الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Selasa persamaan 27 Julai 2021. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kita membincangkan kalimah walhal, maksud dan juga khalwat. Macam tu ya, insya-Allah. Di ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tengok dulu pada perkataan walhal. Ibu ayah, kalau perkataan walhal ni, ada tak kalimah seerti dengan walhal? Contohnya, dia makan sikit, walhal badannya besar. Maaf katalah contoh kan, dia badan sikit, walhal badannya besar, sepatutnya makan lebih sikit lah kan. Macam itulah. Jadi kataan walhal tu ibu ayah, walhal tu contoh dia umur dia 20 tahun makan makanan macam budak umur 3 tahun macam tu. Badan dia besar, bukan besar gemuk, bukan, badan dia besar tapi makan makanan macam budak-budak punya. Badan dia besar, walhal dia makan sikit, walhal badannya besar. Jadi apa kalimah sesuai dengan walhal yang seerti, yang seumpama dengan dia? Sedangkan salah lagi. Lagi satu, padahal, bagus ibu. Sedangkan boleh, padahal, walhal itu masuk sama kan? Masuk yang sama. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, mana datang kalimah walhal ni? Yang mananya sedangkan, padahal, maksudnya sama ni. Kita tengok sini. Contoh saya bagi. Kaifa akhafu minal faqri? Kaifa, bagaimana? Akhafu, aku takut. Minal faqri, daripada kefakiran. Wa ana, dan aku Abdul Ghani, hamba kepada dia yang maha kaya. Aku adalah hamba kepada Al-Ghani, Allah Ta'ala maha kaya. Jadi aku tak perlu takut pada kefakiran, Allah Ta'ala tu kaya. Jadi apa sesuai terjemahan waw ni ibu? Dan ke padahal. Apa sesuai terjemah waw ni? Dan aku hamba Allah Ta'ala yang kaya ke padahal aku hamba Allah Ta'ala yang kaya? Padahal ataupun sedangkan kan? Terjemahnya padahal ataupun walhal ataupun sedangkan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi waw ni kita terjemah dan. Mungkin dalam Quran ataupun apa-apa terjemah dan. Tapi kalau kita belajar, kita faham, dan di sini bukan dan biasa, bukan makna biasa, dia memberi makna hal, walhal. Waw ni ibu dipanggil wawul hal, waw memberi makna hal. Waw hal memberi makna keadaan, padahal, sedangkan, itu maksud dia, terjemah dia. Jadi oleh kerana waw ni namanya waw al-hal.
Nama waw tu adalah wawul hal. Waw al-hal. Nama waw tu adalah waw al-hal ataupun waw haliyah. Jadi buat ya, dia sebut wawul hal, maka biasa ulama-ulama kita dulu sebut macam tu, orang-orang kita dengar pun jadi wal hal. Itu yang saya faham lah. Maka jadilah wal hal. Wal hal tu memberi makna sedangkan, memberi makna padahal. Itulah asal usul perkataan wal hal daripada wawul hal. Wawul hal ni nama waw ni. Wawul hal adalah nama waw ni. Bukan terjemah dia. Tapi kita bahasa Melayu dah ambil dia sebagai satu terjemah yang sama masuk dengan sedangkan ataupun padahal. Nampak baru, siapa baru nampak ibu ya? Kita biasa guna wal hal. Rupanya wal hal tu wawul hal. Itu yang saya faham lah. Itu yang saya faham. Itu yang saya faham daripada apa yang saya kaji lah. Okay, jadi asal kalimah wal hal daripada istilah waw ni sendiri namanya wawul hal. Maka kita ambil jadi wal hal. Jadi di sini ibu ayah nampak tak? Hebatnya para ulama kita, para ulama Melayu, di mana kalimah-kalimah bahasa Arab ini istilah nahu ni. Istilah nahu diambil jadi perkataan kita. Istilah nahu diambil daripada perkataan bahasa Arab. Jadi kita punya, Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Ini menunjukkan kita punya leluhur kita, orang-orang Melayu lama kita dulu, mengaji ke tak mengaji ibu ayah? Mereka mengaji kitab-kitab lama. Mereka mengaji dalam keadaan bersumberkan daripada kitab-kitab Arab, diajar dengan detail, lalu keluar bila diajar wawul hal, maka diambil jadi wal hal. Okey, boleh faham tak kalimah wal hal ni? Jelas tak? Okey. Siapa yang baru tahu, siapa yang ulang kaji. Siapa yang baru tahu wal hal ini bahasa Arab, daripada siapa yang pernah dengar lah, tulis ulang kaji lah. Ibu Asimah ulang kaji ya. Ibu Asimah dengar kat mana Ibu Asimah? Saya pernah cakap ke? Ke dengan ustaz lain? Saya tak ingat. Saya pernah belajar Arab bicara untuk Bagus Ibu Asun. Ada sebut kan? Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Itu wal hal, bagus Ibu ya. Wal hal asalnya wawul hal macam tu ya. Jadi wal hal, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu ayah, kita dah belajar dah. Ada waw terjemah dan, ada waw terjemah sumpah demi Allah, wallahi demi Allah. Ada waw terjemah sedangkan. Di sini kita dapat lihat kepelbagaian terjemahan untuk huruf waw saja. Jadi kaya tak bahasa Arab ibu ayah? Sangat ibu ayah? Kaya tak bahasa Arab? Kaya kan? Huruf waw saja macam-macam terjemah boleh dapat. Sangat kaya ibu. Keadaan baru tahu ni ada apa, Masya Allah. Sangat kaya bahasa Arab, bahasa yang sangat kaya. Masya Allah, tabarakallah ibu ya. Okey, itu kalimah wal hal. Untuk wal hal ada soalan tak untuk wal hal tadi? Tak ada soalan ya? Jelas ya, alhamdulillah. Okey. Kita tengok pula pada perkataan maqsud. Pada perkataan maqsud ya. Okey. Untuk perkataan maqsud, dia ada fi'il ibu ya, dia ada fi'il. Dia daripada fi'il qasada, mudhari'nya yaqsidu. Qasada yaqsidu. Fa'ala yaf'ilu. Qasada, mudhari'nya yaqsidu. Okey. Masdarnya qasdan. Qasad. Qasdan. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok ni. Okey. Nampak kan? Okey. Qasada yaqsidu. Apa maksud qasada yaqsidu ni? Maksudnya tuju. Tujuan kita. Qasada ni tuju. Apakah qasad kita? Apa tuju hati kita ni? Biasa dengarkan perkataan qasad dalam bahasa Melayu. Kita qasadkan. Qasad ni maksudnya tuju hati kita ni ke mana? Okey. Itu maksud qasad ni tuju hati. Jadi kalimah maksud datang dari mana?
Ibu ayah qasada yaqsidu sulasi ke rubai? Sulasi ke rubai? Ibu ayah. Kalimah qasada ni. Sulasi ke rubai? Oh, dah ramai jawab tapi saya punya ke bawah saja ya. Dia adalah sulasi ya. Adalah sulasi. Sulasi pula sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad. Okey, sulasi mujarrad. Dan kita dah belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama kan. Jadi kalau sulasi mujarrad, isim fa'ilnya datang atas wazan apa? Sulasi mujarrad, isim fa'il datang atas wazan fa'ilun. Qasada yaqsidu qasdan fahuwa fa'ilun. Kalau majhul, qusida yuqsadu qasdan wa dhaka maqsudun maf'ulun maqsudun. Jadi boleh perkataan maqsud adalah isim fa'il ke isim maf'ul? Isim fa'il ke isim maf'ul? Kalimah maqsud. Betul Ustazah Fatimah, Ibu Asimah, isim maf'ul, betul. Isim maf'ul. Maka asal makna maksud adalah yang dituju. Yang dituju. Jadi kalau kita kata inilah yang kalau satu benda tu, kalau kita kata maksud, inilah arah tuju kefahamannya. Kalau kita cakap bab kefahaman, inilah arah tuju kefahamannya. Inilah dimaksudkan oleh para ulama. Maksudnya arah tuju kefahaman tu seperti mana yang para ulama masukkan. Para ulama tujukan. Itu makna maksud. Cuma dalam bahasa Melayu, bila sebut maksud, kita biasa tambah dimaksudkan. Inilah yang dimaksudkan. Padahal makna maksud itu sendiri, terjemah maksud itu sendiri adalah ditujukan. Tapi dalam bahasa Melayu, kita tambah di dengan an. Itulah yang dimaksudkan. Jadi apa dia makna maqsud? Yang dituju. Yang dituju, arah yang dituju. Itu makna maqsud. Boleh semua insya-Allah ya. Maksud tu bahasa Arab, kita kena faham asal daripada qasada, qasad. Ibu ayah biasa tak dengar perkataan qasad. Apa yang kau kasatkan tu? Kita kata kasat kan. Asalnya qasad. Qaf, sad, dal, qasad. Dalam niat surah ada qasad, betul. Ada qasad. Ada qasad kita. Okey? Apa kita kasatkan? Apa ni? Fardu ke? Sunat ke? Kan? Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa kita kasatkan? Kita nak sembahyang, usalli, kita qasadkan, usalli, aku nak sembahyang. Macam tu kan? Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala subhanahu yang dirahmati Allah, itu makna qasad. Apa kita nak buat ni? Kita nak buat apa? Dalam ibadah kita ada qasad. Maksudnya apa benda kita nak buat ni? Itu qasad tu. Tujuan hati kita tu. Dan itulah dia maksud. Maksud yang dituju, yang dituju. Jelas ibu ayah ya. Itu makna maksud daripada qasadah tadi. Okey. Jadi ibu ayah ada soalan lagi tak pasal qasadah ni, pasal maksud ada lagi tak? Tak ada ya? Mudah faham lah insya-Allah ya, mudah faham insya-Allah. Okey. Yang last daripada saya lah, mungkin lepas ni saya buka untuk ibu-ibu. Ini last daripada saya lah insya-Allah. Kalimah khalwat. Kalimah khalwat. Khalwat tu pada kita faham apa khalwat tu, ibu ayah? Kita faham macam mana khalwat? Kita faham berdua-duaan kan? Kita faham khalwat tu berdua-duaan. Okey. Dia daripada bahasa Arab. Okey. Dia daripada fi'il madhinya khala. Khala, mudhari'nya yakhlu. Yakhlu, masdarnya kuluwan. Kuluwan atau okey. Ini buaya ya. Dia daripada fi'ilnya khala, fi'il madhinya khala, mudhari'nya yakhlu.
Khala yakhlu, masdarnya khuluwan ataupun khala'an. Okey. Isim fa'ilnya khalin, tapi kita tak tulislah ya. Jadi apa dia makna khala ni? Khala ni maksudnya kosong ataupun bersendirian ataupun tak ada orang. Tu maksudnya khala ni kosong boleh, bersendirian boleh, ataupun tak ada orang. Itu khala. Ibu ayah, dekat rumah kita, dekat rumah kita, bilik yang mana? Bilik yang mana orang tak nak duduk? Orang tak nak tidur dalam tu. Bilik yang mana? Orang tak nak tidur, orang tak nak letak katil, orang tak nak makan dalam tu. Bilik mana? Dalam rumah kita, bilik yang mana satu tu? Yang memang orang tak nak tidur situ. Tandas bilik air. Store pun ni juga, tapi store ada juga kadang-kadang orang tidur situ kan, dalam store. Ni tandas bilik air. Jadi apa dia bilik air dalam bahasa Arab, ibu ayah? Baitu al-khala, baitul khala, bilik air, bilik air. Baitu al-khala, bahasa Arab. Baitu al-khala. Saya dulu masa saya mula-mula belajar bahasa Arab, saya tak tahu nama bilik air tu Baitul Khala. Saya kata pada ustaz saya nak pergi ke Baitul Syaitan, rumah syaitan. Baitul Syaitan saya sebut. Tak tahu namanya Baitul Khala kan, dan memang itu rumah syaitan pun. Kan? Nabi tak pergi lama-lama dalam bilik air kan. Jadi rupanya Baitul Al-Khala, antara nama Baitul Al-Khala. Bilik rumah kosong, macam itulah ya. Ataupun bilik air ya, Baitul Al-Khala. Jadi kalau khalwat tu guna khalwat. Khalwat itu ibu ayah. Khalwat tu mufradnya khalwah. Mufradnya khalwah, jamaknya khalawat. Jamaknya khalawat, jamak muannas salim. Khalawat. Okey, apa dia khalwah? Khalwah maksudnya tempat yang bersendirian. Tempat bersendirian. Ataupun kadang-kadang boleh juga masuk kalau suami isteri, suami itu meninggalkan isteri berseorangan. Itu boleh juga. Suami kunci isteri dia, ada pintu kuncinya, itu panggil khalwat juga, antara maksudnya lah. Okay. Ataupun khalwah juga maksudnya satu orang yang bersunyi-sunyi pada mana-mana tempat. Dia seorang saja. Dia duduk bersendirian di mana-mana tempat. Dia seorang saja, dia duduk bersunyian. Itu pun khalwat juga. Ataupun seorang lelaki duduk bersunyian dengan seorang perempuan di kawasan yang sunyi. Kawasan yang tak ada orang. Itu pun khalwat juga. Jadi khalwat ini ibu ayah boleh maksud dia duduk seorang-seorang di tempat sunyi. Contohnya dia pergi ke bukit-bukit, gunung-gunung, dia berkhalwat berseorangan dalam gua. Itu pun berkhalwat juga. Ataupun dia kat rumah dia tengah malam semua orang tidur, dia bangun, dia beribadah, dia berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia dengan Allah Ta'ala saja. Dia menyembah Allah Ta'ala, beribadah, baca Quran, istighfar dan sebagainya. Itu pun berkhalwat juga. Ataupun dia duduk bersunyi-sunyi dengan perempuan. Tak kira isteri dia ke ataupun perempuan lain, bersunyi-sunyi tanpa ada orang lain. Itu pun berkhalwat juga. Daripada khala yakhlu tadi maksudnya sunyi ataupun kosong ataupun tak ada orang. Jelas tak ibu ayah semua? Jadi faham tak mana khalwat tu macam mana sekarang? Faham tak? Jelas ya? Itulah dia khalwat. Khalwat maksudnya bersunyi-sunyi. Maksudnya kalau kita kata anak tanya pada mak tanya pada anak. Kan anaknya belajar bahasa Arab, ikuti kelas kita ni. Kan ayah kamu mana? Umi, ayah berkhalwat Umi. Ya Allah, jangan mengamuk dulu ibu, faham dulu. Berkhalwat tu macam mana? Berkhalwat tu ayah berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Bersunyi-sunyi dengan Allah Ta'ala. Istighfar, buat amal. Macam tu tak apalah. Ingatkan khalwat macam mana tadi. Kan? Pasal apa kita faham kalau tangkap khalwat tu? Betul lah tu. Tangkap khalwat,
Khalwat tu maksudnya bukan berzina. Khalwat tu duduk bersunyi-sunyi. Tak kira dah dia berzina ke tidak ke, tapi duduk berdua macam tu pun dah khalwat di tempat yang tak ada orang nampak. Jelas ibu ayah semua insya-Allah ya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Untuk 3 kalimah yang kita bincangkan pagi ni jelas tak semua? Jelas ya insya-Allah. Okey, ibu ayah ada tak apa-apa kalimah lain yang kita nak bincangkan sementara ada masa ni? Boleh tulis? Tapi tak semestinya saya jawab ya. Ibu Kasmawati, muqim. Okey, muqim. Bagus. Ibu Kasmawati, muqim bagus. Ibu Surita, ana qalwatu fi'lalan wa fa'anum. Itu lain bu, itu ana khalautu. Saya bersunyi-sunyi fi al-lailati fi itu tak faham lah ibu. Ibu kena tulis Arab lah. InsyaAllah ibu ya. Okey. Kita tengok. Tengok pada Ibu Kasmawati. Mukim. Bagus. Mukim. Mukim tu macam mana mukim? Okey ibu ayah. Mukim tu antara makna mukim ya. Mukim adalah daripada fi'il madhinya aqama. Aqama. Mudhari'nya yuqimu. Okey. Masdarnya iqamatan. Isim fa'ilnya muqimun. Okey. Kita ambil ni dulu ibu ya. Walau tu kemudian ibu, kita ambil ni dulu. Okey. Walau tu bagus, masya-Allah walau tu bagus. Tapi kita ambil ni dulu. Masya-Allah ibu ya. Di aqama yuqimu. Asalnya apa mana aqama ni? Aqama tu antara maknanya mendirikan. Kalau qama saja berdiri, tapi kalau aqama mendirikan. Aqama mendirikan. Okey. Kemudian boleh juga terjemah aqama ni dia menetap. Dia menetap maksudnya dia dah pindah dan dia ambil keputusan tinggal terus kat situ. Nanti dipanggil aqama. Aqama dia menetap. Jadi aqama antara terjemahnya dia mendirikan, dia iqamah. Aqama Muhammadun boleh terjemah Muhammad iqamah. Dia lafazkan iqamah sebelum azan. Aqama. Pasal ni maksudnya iqamah. Boleh juga makna aqama, antara makna aqama menetap. Maknanya dia pindah satu tempat dan dia ambil keputusan tinggal terus kat situ. Dia tak pindah-pindah lah. Itu dipanggil aqama, menetap macam tu ya. Dia menjejakkan kaki kat situ. Ibu ayah kemudian yuqimu, mudhari'nya yuqimu, masdarnya iqamah. Okey. Kemudian isim fa'ilnya muqim. Muqim tu ibu ayah isim fa'il ya. Muqim isim fa'il. Itu makna muqim. Okay, saya cari lagi untuk muqim. Saya cari itu lebih jelas sekejap ya. Jadi ibu, muqim. Okey, itulah maksud muqim. Muqim maksudnya menetap. Muqim maknanya menetap untuk tempoh yang panjang. Dia bermukim di situ. Maksudnya dia menetap lama kat situ, bermukim. Macam tu ibu ayah ya. Okey, jelas ibu ayah semua insya-Allah. Itu muqim. Kemudian antara makna muqim juga adalah orang yang iqamah. Muqim, orang yang iqamah pun kita sebut muqim. Ataupun orang yang mendirikan sembahyang. Kan? Aqamah juga boleh terjemah orang yang mendirikan sembahyang. Fi'il amarnya aqim. Aqimus salah. Aqimkanlah kamu semua akan solat. Jadi aqamah juga boleh terjemah mendirikan solat. Antara terjemah aqamah tadi membaca iqamah pun ia, mendirikan solat pun ia, menetap untuk satu tempat pada tempoh yang lama pun ia, aqamah. Jadi isim fa'ilnya muqim. Muqim. Cuma dalam bahasa Melayu kita nak ambil muqim ni sebagai satu tempat lah. Kita nak ambil muqim ni sebagai satu tempat menetap.
Muqim ni kita boleh terjemah tempat menetap dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab asal muqim ini isim fa'il. Kalau dalam bahasa Arab tempat menetap maqam. Tempat menetap maqam. Boleh goyah ya. Antara makna tempat menetap adalah maqam dalam bahasa Arab. Okey. Sekejap ya. Ibu yang kebetulan kita dah sebut mukim-mukim ni. Sementara kita ada masa, nak tak saya terangkan pasal maqam. Kenapa dipanggil makam? Okey. Jadi kenapa dipanggil maqam? Maqam. Antara makna maqam ibu ayah, pertama maqam tu perkuburan. Perkuburan lah. Jadi bila orang dah meninggal, dia letak dekat kubur, ada tak secara macam kita lah dekat kita kata disemadikan, diletakkan kat situ, tempoh yang sekejap ke tempoh yang lama? Biasanya tempoh dia letak tu dibiarkan terus ibu ayah kan. Dan lah kalau tempat tu macam dekat negara Arab, dia terpaksa pindah-pindahkan pasal tempat tak cukup. Tapi kalau dekat kita kat Malaysia ni, kalau situ kekal lah insya-Allah selagi tak ada pembangunan ke apa tu. Maka kekal tu dipanggil macam tadilah kita belajar. Aqamah ni duduk tempat tu tempoh yang lama. Jadi maqam dipanggil maqam kerana mayat akan duduk kat situ dalam kubur tempoh yang lama sampailah kiamat. Sampailah hari kiamat. Itu dipanggil maqam. Jelas tak ibu ya? Maqam bukan terjemah kubur. Kubur lah. Kubur qabrun. Kubur qabrun. Maqam tempat bersemadi, tempat tinggal berterusan. Itu maksud maqam. Boleh ibu ya? Satu lagi maqam daripada qama. Qama yaqumu. Berdiri kan? Bukan azab. Ibu Kasmawati bukan azab. Tempat tinggal bukan azab. Kita tak tahu harap-harap tak kena azab lah ibu. Bukan azab ibu yang salah tu ibu. Kena tukar tu, bukan azab. Azab yang kekal, itu azab. Itu kalau ada azab, itu kalau ada perkataan azab, barulah azab yang kekal. Kalau tak ada maqam kalau tak ada perkataan azab, maqam tu tempat persemadian biasalah. Boleh ibu? Boleh juga maqam tu darajah. Boleh juga maqam tu kedudukan. Boleh juga maqam bukan darajah, maqam tu kedudukan. Kedudukan maqam. Maqaman mahmudan, kedudukan. Maqam tu maksudnya kedudukan. Okey. Kalau cakap tentang azab barulah dimasukkan. Ni tapi kita tak nak cakap dah pasal azab ibu ya. Kita doakan semua masuk syurga insya-Allah. Jadi ibu satu lagi maqam daripada qama yaqumu kan, kata maqam Ibrahim. Ibu boleh pergi dekat maqam Ibrahim tu, nampak ke kubur Nabi Ibrahim kat situ? Nampak? Tak nampak pun? Takkanlah besar tu je, panjang Nabi Ibrahim, takkanlah dikuburkan menegak pula. Okey. Kan? Jadi kalau maqam, kalau kita kata maqam Ibrahim maksudnya tempat berdiri, tempat meletakkan kaki. Maknanya batu yang ada tu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim letak kaki atas batu tu, dan Allah Ta'ala lembutkan batu tu supaya Nabi Ibrahim tak sakit kaki ketika mana buat Kaabah. Ibu berdiri kat tempat keras, sakit tak kaki? Nabi Ibrahim nak bina Kaabah dengan Nabi Ismail, berdiri atas batu tu. Allah Ta'ala punya kuasa, batu tu Allah Ta'ala lembutkan sehingga nampak bentuk kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pijak tu macam kita pijak kapet lah. Dia pijak kapet kan, dia lembut kan. Maka Nabi Ibrahim pijak tu, batu tu Allah Ta'ala lembutkan, dan itulah dia tempat berdirinya. Tempat berdiri Nabi Ibrahim AS ketika membina Kaabah, batu tu. Itu dia panggil maqam. Maqam maksudnya tempat berdiri, bukan kubur pula ibu ayah. InsyaAllah. Jelas tak ibu ayah semua? Maqam tu. Okey, terima kasih kepada tadi siapa tanya tadi pasal mungkin tadi? Ibu Kasmawati. Alhamdulillah Ibu Kasmawati, alhamdulillah. Berkat soalan Ibu Kasmawati yang lain pun dapat manfaat dia. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Tahniah ibu ya. Kemudian satu lagi tadi Ibu Atimah sebut walau. Walau. Okey, betul. Walau. Walau tu ibu ayah, tapi saya tak tulis ya, tak dapat contoh dia.
Tapi walau tu asalnya lau tu kalau. Asalnya lau tu terjemah kalau. Ya. Tapi kadang-kadang dalam bahasa Arab dia datang perkataan walau sama macam bahasa kita. Walau tu maksudnya walaupun. Terjemahnya walaupun. Tapi cuma tak nampak contoh lah. Ada tak siapa nampak contoh? Saya tak nampak contoh lah. Tapi tak semestinya terjemah walau tu walaupun. Tengok konteks ayat. Dalam bahasa Arab dan Quran. Kadang-kadang kalimah walau, kadang-kadang tak semestinya. Dia terjemah walau, dia kalimah walau dan terjemahnya walaupun. Tapi tak semestinya. Ada juga terjemah walau, terjemahnya dan jikalau. Boleh ibu ayat semua insyaAllah ya. Itu secara asas sajalah, saya tak terangkan detail lah dan tak nampak contoh. Okey, ada lagi tak kalimah-kalimah lain? Kitanya prioriti tiga kalimah tadi. Prioriti kita. Tapi dapat tambah kalimah mukim dengan walau. Ada lagi tak ibu ayah boleh kongsikan insyaAllah? Kalau sesuai kita bincangkan. Ada masa lagi? Komen kalau ada. Ada tak? 5, 4, 3, ada tak? 2, 1. Okey, habis dah. Okey. Habis dah ibu ayah, insyaAllah. Kalau sesiapa ada contoh-contoh yang kita nak bincangkan, nanti boleh maklumkan pada saya pada kelas-kelas akan datang insyaAllah. Ataupun boleh WhatsApp saya lah. Kalau sesuai, saya akan panjangkan dalam pengajian dari bahasa Arab ke bahasa Melayu insyaAllah ibu ayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat illa qani tak makan-makan lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.